Setiap minggu, rancangan ini menceritakan mengenai cabaran syarikat dan industri di serata negara menyesuaikan operasi mereka kepada norma baru. Keperluan untuk merombak segala SOP dengan segera pada mulanya mengganggu gugat banyak operasi harian. Semua ini perlu dilakukan dan dalam masa yang sama mereka perlu memastikan kualiti perkhidmatan tidak terjejas dan pendapatan kekal kukuh. Tetapi jika ini semua mencabar bagi industri besar, bagaimana pula dengan perniagaan-perniagaan kecil? Walaupun semakin kurang mendapat tempat dalam tajuk-tajuk berita utama negara sekarang, industri tradisional seperti tukang urut, bekam dan perbidanan di kampung masih penting untuk sekelompok besar masyarakat, khasnya yang duduk di luar bandar. Jika pelaksanaan PKP pada Mac lepas memberi tamparan hebat kepada industri besar, bagi mereka ini yang berniaga dengan pendapatan yang kecil dan keuntungan yang lebih kecil, ia ibarat tamparan yang terus melumpuhkan mereka. Sepanjang dalam tempoh PKP ni, memang kita tak boleh buatlah aktiviti urutan sebab kita pun ikutlah apa yang kerajaan sarankan. Kita diuji dengan COVID-19 dengan PKP. Jadi perniagaan yang saya buat ni secara tak langsung memang 100% memang terpaksa kena tutup. Pihak polis sendiri yang ada WhatsApp dan ada call bagi tahu kata pihak tuan jangan buka, ada denda sekian-sekian, dan secara tak langsung memang pendapatan boleh dikatakan tertelos lah kan, dengan sewa kedai, kos apa kan. Lepas tu ada staff yang pasal kena tanggung. Jadi secara tak langsung tu memang jadi kena punca juga Ustaz. Mahu atau tidak, demi kelangsungan hidup, mereka terpaksa mencari punca rezeki lain kerana tidak tahu berapa lama keadaan ketika itu akan berterusan. Saya buat kerja-kerja kampung lah. Tabung padi, tabung racun, dan juga mengikut arahan daripada Kementerian Kesihatan supaya diberhentikan seketika untuk rawatan urutan tersebut lah. Saya buat online marketing. Saya menjual makanan, membuat kuih untuk mendapat pendapatan sampingan. Alternatif yang saya ambil masa PKP adalah saya cuba promote minyak angin, ubat darah sedung, lepas tu herba ataupun jamu secara online dan juga offline lah. Jadi yang tu saja yang boleh membantu sikit-sikit untuk ada income dan juga untuk belanja rumah. Kita pun buat ada jahitan, kita buat face mask, apa permintaan yang ada ketika tu lah. Sewa kedai pun kita kena bayar juga. Sewa kedai tu kami bayar half je lah. Alhamdulillah lah tuan kedai pun faham keadaan kita kan. Bisnes online dan yang mampu menampung juga. Contohnya kita sekarang ni bisnes kita jual kopi lah. Kopi untuk kurus dan iaitu AS Perfect Drink lah. Kan? Nah, jadi alhamdulillah banyak bantu sebab kita sebagai leader, dan jadi kita banyak bantu dari segi untuk anak tim. Macam kita ada stokis dan ejen dan dropship lah. Syukur sangatlah sebab banyak membantu dari segi untuk meneruskan hidup. Kemudian, 82 hari kemudian, tiba detik yang mereka nanti-nantikan selama ini. PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun 2020 akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Allah, apabila Menteri umumkan kata spa, refleksologi, urut dan bekam sendiri boleh buka, hanya Tuhan yang tahu betapa seronoknya kan. Semestinya macam saya sendiri, saya mesti buat sujud syukur kan, dengan sebab saya tahu rezeki saya di sini kan. Jadi bila kerajaan bagi, buat mana saya 100% berharap sini kan untuk pendapatan akan dapat semula. Kita pun tak tahu nak ucap macam mana. Yang mampu kita ucap terima kasih banyak, moga Allah balas lagi jasa. Sebab memang peluang yang luas lah. Sebab kita mampu lagi untuk melakukan kerja ni.
Selepas itu, mereka tiba-tiba dibanjiri dengan permintaan yang meningkat dengan mendadak. Sekaligus memberikan mereka talian hayat untuk kembali mencari pendapatan yang sudah terjejas sejak sekian lama. Alhamdulillah, jadi kita boleh buat balik. Aktiviti tu boleh jalan balik semula. Ibu-ibu salin pun masuk kira kita banyaklah masa tu dah tempoh, dalam tempoh tu tak boleh nak mengurut. Bila kerajaan dah on tu, alhamdulillah lah, dah jalan macam biasa balik. Apabila telah diumumkan, dibolehkan, maka pelanggan-pelanggan kita memanglah banyak yang telah atok kita, yang telah telefon kita, yang nak menggunakan khidmat kita lah untuk rawatan kepada mereka. Disebabkan keadaan mereka yang tidak sihat, ada yang memerlukan rawatan. Tapi semasa PKP kita tidak dibenarkan rawatan. Dan selepas kerajaan mengumumkan rawatan tersebut, maka pelanggan yang sambutan amat-amat yang memberangsangkan lah. Banyak permintaan terutama dalam bidang ibu bersalin, kerana mereka bersalin dan terpaksa tunggu berhari-hari, ada yang dah habis berpantang. Jadi permintaan yang terlampau tinggi dan saya rasa bersyukur kerana dapat menambah pendapatan dan juga membantu ibu-ibu, puan-puan di luar sana untuk mendapatkan perkhidmatan urutan daripada terapis. Malah, permintaan yang meningkat dengan begitu banyak digabungkan dengan kewajipan menghadkan bilangan pelanggan kerana SOP norma baru kadang-kadang mengikat tangan mereka. Yang terpaksa tolak tu ada juga sebab kita dah full. Saya akan pass kepada rakan-rakan yang sama bidang dengan kita lah. Ada yang sampai terpaksa tolak sebab tak sempat. Biasa sihat lah sebab dalam tempoh lepas PKP ni memang kita tak banyak sangat ambil. Dan contoh macam pagi, petang, malam. Itu masa yang sesuai. Jadi kadang-kadang pagi itu mungkin 2 orang. Sebab tu bila kata klien call ataupun mesej WhatsApp, saya tetapkan dah, okey, hari ni kalau boleh nak 2 orang. Maksudnya, kalau tuan pukul 9, kan, sesi sejam atau sejam setengah. Lepas tu pukul 11 tu, boleh. Maksudnya, masa tu kena fix. Minta maaf kalau kata apa ni, tuan dah janji tak tepati, jadi kita terpaksa skip. Salah satu yang saya tekankan sangat adalah saya amalkan appointment. Memang saya tak galakkan customer walk in. Semuanya buat temu janji dulu, kita akan tetapkan. Saya dalam bidang ibu bersalin, jadi saya terpaksa juga menolak ataupun mengambil. Contohnya kalau saya ambil pakej berpantang yang memerlukan saya memasak makanan pantang, memandikan bayi, jadi saya mengahadkan hanya 1 atau 2 orang dalam sebulan. Sudah tentu, mengehadkan pelanggan hanya satu elemen dalam pelbagai SOP norma baru. Selaku pengamal industri tradisional seperti urutan, bekam dan penjagaan ibu berpantang yang melibatkan banyak sentuhan fizikal, 1001 SOP lain perlu tetap dipatuhi setiap masa. Ini khasnya penting bagi pengamal seperti Syukri Mat Akhir. Syukri banyak memberikan perkhidmatan urut kampung pada golongan warga emas atau berpenyakit kronik yang dianggap berisiko tinggi. Dia terhormat sangat juga dengan ni. Ya, ni terus sarau ni. Kira ni Tahu nak mengurut. Siapa yang pandai mengurut. kira kali yang kedua ni okeylah nak. Yang pertama tu ke tak merat kaki lah. Tak boleh marah. Apabila mereka mengumumkan dibuka semula, maka operasi urutan tradisional ini akan dijalankan semula mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Kini, sarung tangan dan pembasmi kuman menjadi aksesori wajib setiap kali dia bekerja. Ini kerana Syukri memberikan perkhidmatan dari rumah ke rumah, yang bermakna dia mendedahkan diri kepada lebih ramai orang di lebih banyak persekitaran berbeza. Tetapi bagi Rosli Yusof yang mengusahakan kedai urut, kepatuhan kepada SOP norma baru juga tidak boleh alpa walau seketika. Penggunaan sanitizer dan penggunaan mask
kan? Kemudian untuk suhu dan juga nama yang perlu kita ambil sebagai rekod. Dan jadi alhamdulillah kita boleh ikut SOP tersebut dan juga penggunaan glove dan sebagainya. Sama juga bagi Afifah Johari yang memberikan perkhidmatan rawatan tradisional kepada ibu berpantang, golongan yang menempuhi tempoh ketika badan mereka amat lemah dan kesihatan mereka sensitif. Memang saya menghadkan pelanggan, contohnya kalau sebelum pasca COVID 4 atau 5 orang satu hari, tetapi apabila mengamalkan SOP selepas pasca COVID ini, saya menghadkan 2 ke 3 orang sehari. Dan dah selesai urutan ataupun terapis, saya akan mengambil masa mungkin setengah jam ya untuk kita bertukar glove, untuk sabun tangan, bersihkan diri, tukar mask baru dan juga kain yang kita gunakan ya semasa urutan itu. Jadi dia memerlukan sedikit masa dan sebab itu pasca COVID-19 ni saya menghadkan pelanggan saya. Tetapi setiap elemen SOP norma baru memberi cabaran berbeza kepada industri yang berbeza. Bagi tukang urut, sudah tentu ia adalah keperluan untuk memakai sarung tangan. SOP selepas yang kita amalkan, biasa kita akan pakai glove masa kita buat terapi urutan dan kita pakai mask lah, contoh yang kita ada. Kemudian kita akan sebab bila pakai glove, maksudnya minyak tak akan kena pada kita punya lapisan kulit, tapak tangan dan kulit sebagainya. Jadinya bila kita guna tu, maksud kadang-kadang saya lebih suka cuci tangan dulu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi keluar mobile untuk urut di rumah klien pun, saya akan siapkan satu sabun untuk cuci tangan. Saya cuci tangan dulu, kemudian baru saya hand rub. Jadi amalkan itu, alhamdulillah. Kesan tu untuk diri kita pun kita jadi macam dalam diri kan, aku dah bersih. Sekarang ni proses dia kena atok giliran kan, jadi kita tak boleh nak kumpul dekat kedai. Saya buat appointment sejam ke sejam, mana ada customer tu dia tak jumpa antara satu sama lain kan, dia cuma berselisih macam tu je. Jadi dulu kita bila saya buat urut, contoh urut badan, customer selalunya dia akan ambil kain pelekat sini contoh. Sekarang tak lah. Bila saya dah WhatsApp, saya siap, temu janji pukul 9 malam, tuan sila bawa kain pelekat sendiri. Dan SOP yang dikenakan juga termasuklah tuala kita guna sekali saja, alas ataupun cadar untuk tempat mengurut pun kita guna sekali, amalkan hand sanitizer, macam tu. Inilah apa yang mereka perlu lakukan untuk menjamin kelangsungan perniagaan dan hidup. Tetapi selepas 3 bulan terputus punca pendapatan, apa saja peluang untuk meneruskan perniagaan mereka alu-alukan, walaupun jika ia dilaksanakan dengan pelbagai kelainan. Tetapi bagi peniaga kecil, perubahan yang kecil sekalipun boleh membawa beban yang besar. Memang secara tak langsung memang benda tu rasa beban jugalah. Sebab kita terpaksa kena sediakan yang sebelum ni, tak payah. Dan kerana pendapatan dan keuntungan mereka yang kecil, mereka kini berdepan dilema. Keperluan menyediakan lebih banyak pembersih dan pembasmi kuman dirasai impaknya. Untuk kami pengamal terapi urutan ini memang terjas dengan kos yang lebih. Tetapi jika mereka menaikkan harga, ia mungkin menakutkan pelanggan untuk kembali. Apa nasib peniaga kecil tradisional berdepan dilema ini dalam dunia norma baru? Cerita norma baru kembali selepas ini. Norma baru mencabar bagi semua pihak, khasnya pada hari-hari awal pelaksanaannya. Bukan sahaja individu rasa terbeban, syarikat juga merasai pelbagai impak kepada keuangan dan operasi mereka. Dan ini syarikat besar. Bagaimana dengan peniaga tradisional kecil di kampung?
urutan, refleksologi, bekam, kita yang last sekali diluluskan apabila kita diuji dengan COVID-19 dengan PKP. Jadi perniagaan yang saya buat ni secara tak langsung memang 100% memang terpaksa kena tutup. Di negeri jelapang padi, Kedah, ini realiti bagi pengamal industri tradisional sekarang. Mereka yang mencari rezeki di dalam perniagaan urut, bekam, perbidanan dan sebagainya perlu menyesuaikan diri. Perbezaan sebelum dan selepas ni memang banyak ketara lah, sebab sebelum ni kita orang kata apa? Just ikut dan orang kata. Sekarang, itu bukan lagi menjadi pilihan. Okey, ada. Saya tengok tahu turun dulu. Bila kita pergi ke rumah customer, kita pakai face mask, kita pakai hand sanitizer. Kita ambil semua maklumat customer kita. Ikutlah apa yang kerajaan sarankan tu. Norma baru bagi kita lah ni. Jadi kita lebih berhati-hatilah tentang kebersihan tu. Bila kita nak mulakan pun kita cuci tangan. Kita ikutlah SOP yang disarankan. Penyediaan hand sanitizer yang lebih banyak, pembersihan yang lebih kerap dan penggunaan lebih banyak alatan pakai buang mungkin bunyinya tidak begitu besar bagi kebanyakan orang. Tetapi mereka di sini peniaga kecil dengan pendapatan yang kecil dan setiap sen keuntungan memberi perbezaan yang besar. Secara tak langsung memang benda tu rasa beban jugalah. Sebab kita terpaksa kena sediakan sebelum ni, tak payah sediakan. Contoh bekam lah, kita terpaksa kena ada apron kita sendiri. Lepas tu plastik alas katil kan, semua ni semua pakai buang kan. Mana dulu pun mungkin ada customer yang minta kita bekam, kita guna kap yang steril. Tapi sekarang ni boleh kata 100% guna kap pakai buang. Kami pengamal terapi urutan ni memang terjas dengan kos yang lebih. Sebab untuk kita kena sanitizer kan, kos-kos yang memang tak pernah fikir sebelum ni. Kan, memang kalau boleh ada perlu bantuan dari segi penggunaan macam ni untuk supply kepada pihak-pihak macam kami ni dialih-alihkan. Tetapi kata Rosli, dia tetap takkan menaikkan harga perkhidmatannya. Sebab saya fikir sebab ada kes-kes yang contoh kita tengok sebelum PKP ramai yang ada kerjaya. Tapi bila dalam masa PKP ada yang kerjaya dah terhenti. Kan? Bila terhenti jadi kalau kata kita saya ada bual dengan sahabat-sahabat terapi lain, kalau kita naikkan pembayaran jadi tidak adil lah. Kos yang kata tadi tu kita terpaksa lah. Kan? Jadi kadang-kadang setengah tu macam klien bila main sini ada yang kita nak letakkan harga tu bergantung pada dia punya keupayaan. Ada yang terpaksa turunkan harga. Bukan maksud kita nak ambil kesempatan tak. Tapi sebagai kita dalam masa ni kita membantu sebab orang kata macam kita nampak frontliner je membantu banyak ni kan. Kemudian yang belakang tabir pun kita cuba membantu yang termampu insya-Allah. Namun tidak semua peniaga industri tradisional senasib. Ada yang perlu meminta pelanggan datang lebih kerap untuk mereka mengekalkan pendapatan. Ini khasnya apabila norma baru memerlukan mereka mengehadkan bilangan pelanggan setiap hari. Setiap bulan pun mai lah nak. Tengok orang ikat buat kerah ni ha. Bagi Rosli Saad, perlu atau tidak menaikkan harga bergantung pada keadaan. Urut tradisional saya tak naikkan harga-harga cas extra lah kan, sebab saya tahu urut ni memang saya tanya, tapi kebanyakan kos minimum kita cuma guna minyak angin ya kan, minyak angin je. Kebanyakan tu perkhidmatan daripada dari saya sendiri kan. Jadi saya maintain dari segi bekam saya naikkan sikit kos kan. Jadi bentuk sebab kap pakai buang ni kita kena order selalu kan, jadi kita kena ambil cas. Lepas tu dengan apron kan, dengan alas, dengan face shield, semua tu kita kena ada kos. Jadi saya ada tambahan kos. Kebanyakan saya boleh cakap 90% pada customer yang mai bila kita cakap pada harga berbeza sikit pada yang lama, tak ada apa-apa yang kata reject atau benda. Cuma orang cakap baguslah sebab kita macam alert lah pasal itu, kita ambil perhatian untuk keselamatan saya dan keselamatan pelanggan sendiri.
Bagi industri tradisional yang agak sensitif dengan sebarang perubahan ekonomi, satu perkara amat penting. Jatuh bangunnya industri kecil yang semakin dicabar oleh peredaran zaman ini mungkin ditentukan oleh mereka yang berada di dalam industri ini sendiri. Kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Jika mereka sendiri tidak berdisiplin mengamalkan semua yang disuruh, ia mungkin mengakibatkan industri ini dilarang kembali untuk beroperasi. Kita jaga kita. Ini mantra yang amat dekat dengan hati mereka yang mencari rezeki di dalam industri ini. Bagi sahabat-sahabat atau bagi rakan-rakan yang lain, ikutlah SOP yang KKM ataupun kerajaan tetapkan. Ini untuk kebaikan kita bersama, bukan masuk individu. Dan maksudnya bila kata seorang dah membawa gejala, kan, akan merebak lebih banyak. Jadi kalau boleh, insyaAllah kita sama-sama lah membantu kerajaan yang mampu. Sebab ni demi kita jaga kita, insyaAllah. Saya perlukan menitik beratkan kebersihan diri dan juga kebersihan pelanggan, alat-alat urutan sebelum membuat urutan. Jadi saya menitik beratkan sebelum anda mengambil booking, pastikan pelanggan anda berada dalam keadaan yang sihat dan seluruh ahli keluarga di rumah semuanya sihat dan sebenarnya pastikan diri kebersihan, menjaga kuku diri apa semua dengan baik, insya-Allah. Harapan saya sangat kerajaan kerajaan persekutuan ataupun pihak Kementerian Kesihatan atau mana-mana bagi perhatian kepada kami ni yang dari bidang spa, urutan ni. Kadang-kadang macam kita tahu dah, urutan, refleksologi, bekam, kita yang last sekali diluluskan. Jadi last sekali. Saya harap dia bagi perhatian dan juga kalau ada apa-apa bantuan yang ni lebih spesifik dimaklumkan tentang untuk pengusaha-pengusaha perubatan tradisional ni. Kita sebagai pengamal perubatan ini memang kena kekalkan SOP tersebut kerana ia menjaga kesihatan rakyat Malaysia dan juga pesakit dan juga perawat. Jadi ini melibatkan saranan kerajaan kepada kita supaya kita patuh pada arahan tersebut. Sekiranya berlaku apa-apa, kita tidak boleh menyalahkan kerajaan. Sepatutnya kita mengikut saranan pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan kerana ini menyebabkan kita menjaga seluruh rakyat Malaysia.